Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kami ingin berkongsi secara khusus berkaitan dengan perlembagaan Malaysia dan hubungan etnik. Perlembagaan Malaysia dan hubungan etnik merangkumi jenis dan peranan perlembagaan, latar belakang perlembagaan persekutuan, kandungan perlembagaan persekutuan, dan perlembagaan persekutuan dalam konteks hubungan etnik. Perlembagaan secara umumnya merujuk satu dokumen yang mengandungi himpunan undang-undang dasar tentang prinsip-prinsip asas yang dianggap penting untuk pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Pada asasnya terdapat 3 ciri umum yang perlu ada dalam sesebuah perlembagaan. Antaranya ialah merangkumi prinsip-prinsip asas, kedudukan tertinggi dan kukuhnya sesebuah perlembagaan. Perlembagaan pula terbahagi kepada 2 jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis ialah undang-undang perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu kanun atau naskah. Perlembagaan jenis ini sukar dipinda kecuali wujud peruntukan tertentu dalam perlembagaan itu. Perlembagaan tidak bertulis pula ialah semua prinsip undang-undang perlembagaan tidak terkumpul dalam satu kanun atau naskah, tetapi terkandung dalam adat resam dan tradisi. Seterusnya, latar belakang Perlembagaan Persekutuan 1957, yang mana Perlembagaan Persekutuan digubal dan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Perlembagaan persekutuan yang digunakan pakai kini mempunyai kaitan secara langsung dengan 2 dokumen perlembagaan yang terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sekian. Okey, perlembagaan persekutuan dalam konteks hubungan etnik. Okey, perlembagaan persekutuan sebagai kontrak sosial antara kaum. Istilah kontrak sosial dalam konteks perlembagaan persekutuan merujuk kepada permuafakatan yang dicapai sebelum kemerdekaan antara pemimpin parti perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC yang mewakili 3 kaum terbesar di tanah Melayu. Antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Permufakatan ini mendapat sokongan sebahagian besar rakyat di Malaysia. Okey. Dengan adanya konteks sosial ini, maka rundingan ke arah kemerdekaan dapat berjalan dengan lancar. Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Okey. Yang kedua, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan sebagai kontrak sosial. Okey. Perlembagaan persekutuan, yakni pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu. Yang pertama ialah pemerintahan beraja. Sebelum kedatangan penjajah, negeri-negeri Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja secara mutlak. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, kerajaan British bercadang untuk memperkenalkan Malayan Union. Di antara isi kandungannya ialah sistem raja berperlembagaan. Yang kedua, agama Islam. Islam agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dan dengan damai di mana-mana bahagian persekutuan di dalam Malaysia. Okey, yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan dalam bahasa Melayu sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Okey, yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu yang di-Pertuan Agong dikehendaki melaksanakan dasar-dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum-kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Antaranya ialah Tanah Rizal orang Melayu dan Regimen Askar Melayu. Unsur tradisi dan kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai perkara sensitif yang dilindungi oleh undang-undang. Unsur-unsur tradisi ialah pengengkalan institusi beraja, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan keistimewaan orang Melayu. Okey, kaum-kaum lain yang dilindungi oleh undang-undang. Pemberian kewarganegaraan, hak untuk menganut dan mengamalkan agama pilihan dengan bebas, hak untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa dan budaya masing-masing, hak untuk menerima layanan yang adil dan sama rata. Okey, seterusnya ialah Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red telah ditugaskan untuk merangka satu perlembagaan baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu dengan berpandukan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya, yang pertamanya ialah membentuk sebuah negara persekutuan.
Yang kedua, mengekalkan hak dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Yang keempat, mewujudkan sistem kewarganegaraan. Dan yang last sekali, menubuhkan sebuah negara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. Okey, seterusnya, kita masuk ke ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, antara ciri-ciri yang menjadi struktur Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, yang pertama ialah Ketua Negara sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Ketua Kerajaan sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, Badan Perundangan yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Yang keempat, Sultan atau Gubernur ialah Ketua Perlembagaan pada peringkat negeri. Dan yang terakhir ialah Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya. Bagi penggunaan bahasa pula terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa kaum lain boleh diteruskan. Yang kedua, bahasa Inggeris pula digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan, tapi terhad untuk tempoh 10 tahun selepas kemerdekaan. Kemudiannya kita pergi pula ke kandungan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini mengandungi sebanyak 183 perkara dalam 15 bahagian dan menjadi asas kepada pembentukan negara baharu. Negara baharu ini kemudiannya diisytiharkan sebagai Malaysia pada tarikh 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan ini mengandungi 3 aspek, iaitu semangat, peruntukan dan pelaksanaan perlembagaan. Oleh kerana itu, perlembagaan ini perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh bagi memastikan segala peruntukan yang telah disepakati dapat dirasai oleh semua orang tanpa mengira kaum. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tinggi negara diakui dan dimartabatkan. Seterusnya, disanjungi dan dihormati oleh setiap masyarakat di dalam sesebuah negara, khususnya di Malaysia. InsyaAllah, apa yang saya ingin terangkan di sini melibatkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, isu-isu perlembagaan dalam konteks hubungan etnik, dan yang kedua, kewarganegaraan dan kepentingannya dari sudut hubungan etnik itu sendiri. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan hak-hak tertentu kepada semua warga negara yang disebut sebagai kebebasan asasi dan hak asasi manusia, iaitu lebih menjurus kepada perkara yang sama, iaitu hak yang dianggap asas dan penting dalam perkembangan rohani dan jasmani seseorang manusia. Antara peruntukan yang terdahulu dalam perlembagaan iaitu melibatkan agama Islam sebagai agama persekutuan dan hak kebebasan beragama. Seterusnya, antara kebebasan asasi ialah kebebasan diri, kebebasan beragama, perlindungan undang-undang jenayah, hak berkenaan pelajaran, hak memiliki harta dan hak kesamarataan. Itu adalah sedikit daripada kebebasan asasi yang termaktub dalam perlembagaan. Selanjutnya, kita tumpukan pula kepada kewarganegaraan. Selain kebebasan asasi, kewarganegaraan merupakan satu lagi aspek penting yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini akan membicarakan beberapa perkara tentang kewarganegaraan yang perlu sama-sama kita semua fahami. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan 6 cara yang membolehkan seseorang itu memperoleh kerakyatan sebagai warga negara. Yang pertama sekali adalah tempat lahir. Yang kedua, undang-undang keturunan. Yang ketiga, perkahwinan. Yang keempat, bermastautin. Yang kelima, sebab percantuman wilayah. Dan yang keenam, melalui cara masukkan. Di samping itu, setiap orang yang telah diterima menjadi warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum akan berpeluang memperoleh
keistimewaan yang pelbagai berbanding mereka yang bukan warga negara. Antara hak dan keistimewaan sebagai warga negara Malaysia adalah yang pertama, memegang pelbagai jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Yang kedua, menikmati kebebasan asasi yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Yang ketiga, menerima segala faedah dan kebajikan dari negara. Dan yang keempat, mendapat perlindungan dan pertolongan dari negara. Natijahnya, secara umum, apa yang dapat disimpulkan di sini, perlembagaan persekutuan sangat penting dan berkait rapat dengan hubungan etnik di Malaysia kerana ia melibatkan soal sosial budaya, hak asasi dan keperluan kaum. Sebagai kalam penutup, saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasan pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusum, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.